Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan sambung dengan perbincangan satu hari 5 soalan. One day 5 question dalam tajuk gelombang. Jadi kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Alright. Apakah yang akan terjadi kepada laju gelombang apabila air merambat dari titik A ke titik B? Bila kamu tengok soalan ni, mesti kamu perlu tahu fenomena apa yang berlaku. Bila kawasan cetek ke kawasan dalam, berlakulah pembiasan gelombang. Okey, fenomena yang berlaku adalah pembiasan. Jadi bila kamu dah tahu pembiasan, dia akan berlaku perubahan dari segi panjang gelombang, laju gelombang. Walaupun frekuensi yang dibekalkan adalah sama, dia berdasarkan kepada formula ini. V sama dengan F lambda. Okey, V dengan lambda dia akan berubah, tetapi F dia akan kekal. So, kalau kita tengok kawasan ini, kalau kawasan cetek, panjang gelombang dia akan pendek. Tapi bila mana dia pergi ke kawasan yang lebih dalam, laju dia meningkat, maka panjang gelombang dia juga akan meningkat. So, kalau kita tanya apa yang berlaku kepada laju dia, maka kita akan kata dia akan bertambah. Okey. So, terus dapat jawapan dia adalah A, bertambah. Kalau berkurang, dari B ke A, yes. Dari kawasan dalam ke kawasan cetek, dia akan berkurang. Panjang gelombang pun akan berkurang. So, panjang gelombang dengan laju ini, dia adalah berkadar terus. Okey. Frekuensi dikekalkan malar. Sebab biasanya eksperimen ni kita buat di dalam tangki riak, maka kita kekalkan frekuensinya. Okey, selesai soalan satu. Soalan seterusnya. Okey, antara berikut yang manakah menerangkan ciri gelombang air merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek? Yang betul. Dalam ke cetek. Bermaksud daripada kawasan yang berhalaju tinggi. Kita tahulah kawasan dalam cetek. Kita boleh buat perbezaan macam ni. Kalau dalam, V dia tinggi. Kalau cetek, V dia rendah. Okey, kalau halaju dia tinggi, bermaksud lambda dia juga akan tinggi. Yang ni lambda dia akan rendah. F, F dia maintain lah, kekal. F dia sama dengan, buat sama dengan senang untuk supaya kamu faham. Jadi kalau kita dalam ke cetek, bermaksud speed dia akan berkurang daripada laju ke rendah. Bermaksud dia akan berkurang laju dia ataupun kelajuan dia. Dan panjang gelombang juga akan berkurang sebab dia berkadar terus. Daripada formula tadi, V sama dengan F lambda. Alright, jadi kita akan dapat laju berkurang, panjang gelombang juga berkurang. Jadi kita dapatlah jawapan dia adalah A, berkurang dengan berkurang. Kalau berkurang, kalau bertambah, bermaksud daripada cetek ke dalam. Baru boleh berlaku bertambah ke bertambah. Okey, seterusnya. Soalan 3. Rajah di bawah menunjukkan sebiji bola yang terapung di permukaan air dalam kolam. Rajah yang manakah menunjukkan pergerakan bola itu bergelombang merambat daripada E ke F. Maksudnya gelombang datang daripada sini. Apabila terkena saja bola ini satu profil gelombang bergerak, maka dia akan menolak bola ini naik, atas dan turun ke bawah. Sebab kita dah tahu ini adalah gelombang melintang. Okey, gelombang air adalah salah satu contoh gelombang melintang. Gelombang membujur satu je contoh yang kita tahu, iaitu gelombang bunyi. Alright. So, bila dia melintang, dia tidak akan memindahkan jirim. Dia hanya memindahkan tenaga saja. Maka bola ini akan naik, atas dan turun ke bawah. Maka yang A ini salah. B juga salah. B ini sekiranya gelombang membujur, yes. Kalau gelombang membujur, beginilah pergerakannya. Iaitu dia bergerak selari. Yang ni dia bergerak berserenjang. Kalau berserenjang, dia adalah gelombang melintang. Maka jawapan yang paling tepat adalah, kalau C dia naik atas saja, tak. Dia akan naik atas dan turun ke bawah. Maka jawapan dia adalah D. Okey, selesai. Seterusnya. Okey, yang manakah berikut tidak boleh merambat melalui vacuum? Okey, dia kata yang mana tidak boleh merambat. Bila sebut tidak boleh merambat, bermaksud dia perlukan medium. Okey, kalau microwave, radio wave dan juga X-ray, ini semua berada dalam spektrum elektromagnet. Spektrum elektromagnet. Yang ni semua yang daripada tu Riemann, violet, under, malu sikit nak sebut ni. Extremely gorgeous. Ini cikgu hafal cara macam tu Riemann, violet, underwear, extremely gorgeous. Ini maksud dia daripada radio wave, microwave, infrared, visible light. Visible light ni kita pecahkan pula kepada cahaya tampak. Visible light ialah
Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Ataupun mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin pun bolehlah. Semua ini dalam spektrum elektromagnet bergerak ataupun boleh bergerak melalui vacuum. Yang tak boleh bergerak melalui vacuum ialah gelombang bunyi. Mana dia perlukan medium. Ini perlukan medium. Alright, selesai. Seterusnya, soalan nombor 5 yang terakhir untuk hari ini. Okay, di lapangan terbang bagasi diimbas dengan menggunakan, ini paling senang lah dalam Malaysia ni, senang sekali. Iaitu gunakan X-ray. Okay. Kalau gamma ray ni kita lebih kepada kita nak matikan bakteria kan dalam makanan tin ataupun membunuh sel kanser. Itu peranan bagi gamma ray. Kalau microwave ni kita guna untuk kita punya stesen TV satelit itu, Astro. Kan, dan juga kita gunakan untuk masak yang kamu tahu microwave. Dan juga untuk telekomunikasi pun kita guna microwave, termasuk radar. Okey, radar. Lepas tu stesen TV satelit, satelit TV satelit. Okey, dan macam-macam lagi lah. Alright, selesai untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.